Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 20 Mei 2022 bersama dengan saya Nursyah Mama Amin. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi hari ini berkata dia akan menjawab di mahkamah berhubung dakwaan yang dibuat Dr. Mahathir Mohamad. Ini selepas bekas Perdana Menteri itu mendakwa Zahid berjumpa dengannya sebanyak 5 kali untuk membincangkan kes jenayah yang dihadapinya. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu berkata demikian ketika ditemui di perkarangan Mahkamah Tinggi Shah Alam selepas menghadiri perbicaraan kes rasuah berhubung sistem visa luar negara VLN. Zahid sebelum ini menyaman pengerusi pejuang itu berhubung kenyataan Mahathir terhadap dirinya pada sidang akhbar 23 Februari lalu. Dalam pernyataan pembelaannya, Mahathir berkata Zahid telah menemuinya 5 kali di antara 2018 dan 2020 dan melampirkan petikan jadual hariannya untuk membuktikan tuntutannya. Dia berkata Zahid telah menyatakan kebimbangan terhadap kes mahkamahnya semasa mesyuarat itu. Sementara itu, Zahid enggan mengulas lanjut apabila ditanya mengenai ugutan Mahathir untuk menyamannya berhubung kenyataannya pada 2017 ketika dia menyebut bahawa Mahathir bukan orang Melayu. Zahid membuat kenyataan itu pada 2017 apabila sebagai Menteri Dalam Negeri, dia mendapati kononnya kad pengenalan bekas Perdana Menteri itu tercatat namanya sebagai Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti. Kritikan demi kritikan yang diterima Tajuddin Abdul Rahman sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia adalah perkara biasa, kata ahli MT UMNO Zahidi Zainul Abidin. Mempertahankan pelantikan ahli Parlimen Pasir Salak itu, Zahidi berkata ia sesuatu yang wajar sesuai dengan kedudukan Tajuddin sebagai pengerusi kelab penyokong kerajaan. Menurut Zahidi adalah janggal apabila ada ahli biasa BBC yang memegang jawatan pengerusi dalam syarikat berkaitan kerajaan tetapi pengerusinya tidak berjawatan. Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia itu berkata demikian ketika mengulas kritikan pelbagai pihak terhadap pelantikan Tajuddin sebagai Duta Besar Malaysia ke Indonesia. Pelantikan itu menarik perhatian ramai termasuk pemimpin politik dan bekas diplomat dengan rata-rata meminta Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan keputusan kerajaan itu. Tajuddin 74 tahun dianggap sebagai tokoh politik kontroversi. Kenyataannya susulan insiden pertembungan 2 train LRT pada tahun lalu telah menyebabkan dia disingkirkan daripada jawatan pengerusi prasarana Malaysia Berhad. Sumber sebelum ini memberitahu Malaysia Kini bahawa pelantikan itu adalah ganjaran atas sokongan padu Tajuddin terhadap Ismail semasa perebutan jawatan Perdana Menteri pada Ogos tahun lepas. Baik, sementara itu Indonesia berpandangan penilaian terhadap lantikan Tajuddin sebagai Duta Besar ke negara itu merupakan sebahagian daripada dinamika politik Malaysia. Justru Indonesia tidak seharusnya terheret sama dengan kemelut tersebut, kata jurucakap Kementerian Luar Negerinya, Teuku Faizah Shah. Memetik laporan akhbar Tempo, Faizah Shah berkata Tajuddin telah melalui prosedur lantikan sebagai duta sama ada di Indonesia dan juga di Malaysia. Faizah Shah berkata setiap calon duta secara umumnya akan diminta kelulusan oleh negara penerima. Terdahulu Tempo menghubungi Kementerian Luar Indonesia untuk mendapatkan ulasan berhubung pelantikan Tajuddin sebagai Duta Besar ke negara itu selepas pelantikannya menimbulkan kontroversi di Malaysia. Untuk rekod, ahli Parlimen Pasir Salak itu akan menggantikan Zainal Abidin Bakar yang berkhidmat sebagai duta sejak tahun 2018. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob kemarin berkata, lantikan Tajuddin yang disifatkannya orang politik lama serta berpengalaman telah mendapat persetujuan Presiden Indonesia Joko Widodo. Baik, kita ke perkembangan berikutnya. Hishamuddin Hussein menasihatkan pesara Angkatan Tentera Malaysia yang mempunyai keinginan tertentu berhubung isu kebajikan supaya terus bersemuka dengan Kementerian Pertahanan. Menteri Pertahanan itu juga mengingatkan bahawa sebarang tindakan berunsur ugutan tidak boleh diterima. Amalan kita daripada dulu lagi merupakan sikap terbuka. Jadi kalau ada mana-mana pihak ada cadangan, ada pandangan, ada keinginan, datang kepada MINDEF cakap jangan kita gembar-gemburkan sesuatu tu, tapi saya tak boleh sekat mereka.
Sebelum ini, sekumpulan pesara yang menamakan kumpulan mereka sebagai Suara Veteran mendakwa ribuan pesara ATM akan membawa isu kebajikan mereka ke jalanan pada awal Jun depan. Mengulas lanjut, ahli Parlimen Sembrong itu turut mengingatkan bahawa setiap tindakan kumpulan itu perlu difikirkan kesannya. Kalau mereka nak buat apa dia nak buat. Tetapi fikir baik-baik. Dah bincang dengan kita dulu ke apa yang diinginkan, supaya yang penting pembelaan kepada veteran. Berapa ratus ribu veteran yang ada, sama ada mereka mewakili ke semua veteran-veteran atau tidak. Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bimbang dengan keengganan pembangkang melakukan perubahan meskipun kalah dalam beberapa siri pilihan raya sebelum ini. Presiden muda itu berkata musuh terbesar blok pembangkang ketika ini adalah dirinya sendiri yang dilihat terlalu selesa untuk berubah. Yet UMNO is changing more than us. I don't think people realize this. In Malacca, UMNO fielded more young politicians. In Johor, they did it. They're willing to change leaders more than us. Look at how often they change their state leaders to nominate. And I think in UMNO, their mantra is very unique. Their mantra is, we don't care who our leader is as long we are in government. Ahli Parlimen Muar itu berkata demikian dalam forum buku tulisan bekas Speaker Dewan Rakyat Muhammad Arif Mat Yusof malam tadi. Tambahnya adalah menjadi kesilapan besar jika pembangkang hanya sekadar menjadi pihak yang membawa mesej perubahan tetapi sudah tidak lagi mampu melaksanakannya. We are hesitant to change. We are so comfortable. And I think that will lead to our defeat. Penganalisis politik Kamarul Zaman Yusof tampil menjelaskan pelantikannya sebagai pegawai khas kepada Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob. Bercakap kepada Malaysia Kini, Kamarul Zaman memaklumkan dia telah menjadi pegawai khas sejak Disember tahun lalu tetapi tidak ingin menunjukkan diri. Pelantikan itu mula diketahui selepas pejabat Perdana Menteri merujuknya sebagai pegawai khas Ismail di media sosial untuk mempromosikan program Simposium Pengantarbangsaan Bahasa Melayu. Bagaimanapun tidak lama selepas Malaysia Kini membuat pertanyaan berkenaan lantikan itu, ciapan tersebut dipadamkan dan hantaran di Facebook pula telah disunting. Kamarul Zaman berkata dia dicadangkan kepada pejabat Perdana Menteri oleh Universiti Utara Malaysia di mana dia bertugas sebagai pensyarah kanan. Mengulas skop kerjanya, dia berkata ia tidak melibatkan politik mahupun soal dasar. Tidak jelas sama ada Kamarul Zaman masih berkhidmat sebagai pensyarah kanan di Pusat Kajian Antarabangsa UUM. Kamarul Zaman mungkin diingati kerana menjadi antara pengkritik paling lantang DAP dan berdepan banyak kes dengan parti itu di mahkamah. Mengulas perkara itu, dia berkata ia adalah isu peribadi dan tiada kaitan dengan tugasnya di Pejabat Perdana Menteri. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Baik, sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.